Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus ayat 47. Walikulli, dan bagi tiap-tiap ummatin umat, rasulun, ada rasul. Faiza, maka apabila Ja'a, telah datang ia, rasuluhum, oleh rasul mereka, Qudiya, telah diputuskan ia, bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan adil, wahum, walhal mereka, la yuzlamun, tidak mereka dizalimi. Ayat yang ke-48. Wa yakulun, dan mereka berkata, mata, bilakah, hazal wa'du, ini janji, in kuntum, jika adalah kamu, shodiqin, orang-orang yang benar. Biasa mas mula ya. Walikulli ummatin rasulun, bagi tiap-tiap umat ada rasul. Artinya tiap-tiap zaman ya ada rasul yang Allah datangkan. Zaman ya Nabi Musa, Musalah rasulnya. Zaman Nabi Isa, Isalah rasulnya. Zaman Nabi Muhammad, ya Muhammadlah rasulnya. Jadi, adakah selepas Nabi Muhammad ni timbul rasul ataupun timbul nabi? Ya, Nabi sudah memberitahu la nabi abadi, mana tidak ada nabi sesudahku. Ya. Ini menunjukkan bahawa lepas Nabi SAW tidak ada nabi melainkan umat mutaakhir ini bernabikan ya rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa iza jaa rusuluhum, maka apabila telah datang ia oleh rasul mereka, Qudiya, telah diputuskan ia bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan adil. Jadi kedatangan rasul, ya, maka rasul akan memberikan keputusan yang adil. Ya, baik dalam segi ya mentauhidkan Allah atau mempertuhankan Allah. Ya, dia akan berlaku adil. Ya. Dan begitu juga dengan hukum hakam yang lain. Kedatangan rasul telah ya membawa wahyu Allah yang memberikan hukum hakam yang adil. Ya. Begitulah umat. Ya, tetap umat selalu bila datang rasul, mereka dustakan rasul itu, yang akhirnya ya mereka ya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Wahum la yuzlamun, walhal mereka tidak mereka dizalimi. Mana keputusan Allah mengazab mereka, ya, kalau tidak kerana sebab dosa, Allah tidak mengazab mereka. Sebab dosa besarnya kerana mereka mendustakan rasul-rasul Allah yang terang-terang membawa kebenaran. Wa yakulun, dan mereka berkata,
Mata hazal wa'du in kuntum shadiqin. Bilakah ini janji? Maknanya janji ini, ya. Janji ini maknanya ialah azab. Ya, maksud mereka berkata kepada Rasulnya, ya, terutama kepada Nabi yang salam lah. Orang-orang kafir, ya, Quraisy mengatakan, ya, bila janji Allah, bila janji azab tu yang nak didatangkan. In kuntum shadiqin. Jika adalah kamu orang-orang yang benar. Jika kamu benar, datangkanlah sekarang, tak payah nak tangguh-tangguh. Inilah kata-kata yang menyakitkan, ya, hati Rasul-Rasul. Ya. Mereka cabar Rasul. Ya. Jadi bila datang azab itu, ingat dia boleh sempat bertaubat, sempat kembali kepada Allah. Tidak. Ya, melainkan mereka diazab mati dalam keadaan, ya, kekufuran. Nah, itulah yang dikehendaki oleh mereka. Ayat 49, Qul, katakanlah oleh engkau, la amliku, tidak aku miliki, linafsin, bagi diriku, darran, mendatangkan mudarat, wala naf'an, dan tidak naf'an, manfaat, illa, melainkan, ma, apa yang sya Allah, telah berkehendak oleh Allah. Likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat, ajalun, ada ajal. Iza, apabila, ja'a, telah datang ia, ajaluhum, oleh ajal mereka, fala yastakhiruna, maka tidak dapat mereka minta lewatkan, maka tidak dapat mereka minta lewatkan saatan, satu saat, wala, dan tidak dapat yastakdimun, mereka minta dahulukan. Saya mak semula. Qul la amliku li nafsin daran wala naf'a illa ma sya Allah. Katakanlah oleh engkau, ya Muhammad, tidak aku miliki bagi diriku mendatangkan kemudaratan dan tidak manfaat, melainkan apa yang telah berkehendak ia oleh Allah. Bukan kuasa aku. Kamu minta azab, ya, kamu cabar untuk dia minta azab, itu bukan kekuasaanku. Itu adalah kekuasaan Allah untuk memberikan kemudaratan buat kamu. Dan begitu juga, aku tidak memiliki untuk mendatangkan manfaat kepada kamu. Tidak ada kuasaku untuk menurunkan hujan, contohnya. Illa ma sya Allah, melainkan apa yang telah berkehendak ia oleh Allah, melainkan ketentuan Allah. Likulli ummatin ajal, bagi tiap-tiap umat ada ajal. Ajal ni makna tempoh masa, ya, kecelakaan bagi umat itu. Ya. Contohnya kaum ya, Quraisy yang kafir, sampai ajalnya, maka, ya,
habislah, binasalah mereka. Yaitu pada peperangan Badar itu sudah menghabiskan kekuasaan mereka. Sudah sampai tempoh ajal mereka. Begitulah. Setiap pemerintahan kadang berganti. Ajal dia dah sampai. Maka diganti oleh yang lain pula. Iza ja'a ajaluhum, apabila telah datang ia oleh ajal mereka. Bila dia sudah datang ajal atau ketentuan itu. Fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Maka tidak dapat mereka minta lewatkan satu saat pun, dan tidak dapat mereka minta dahulukan. Nak minta cepatkan, minta lewatkan atau minta cepatkan, dah sampai tempoh atau ajal itu, tak dapat nak buat apa. Ini boleh dikiaskan juga kepada ajal kematian. Bila dah sampai, kita nak minta lewatkan sikit, aku nak wasiat, ya Allah, aku tak sempat nak wasiat, tinggalkan wasiat kepada keluargaku, pun tak dapat. Atau terlampau sakit, ya Allah, cepatkanlah cabut nyawaku, pun tak dapat juga. Kalau belum ajal, itu dikatakan, kalau dikiaskan kepada kematian atau ajal itu kepada diri, macam itulah kedudukannya. Yang minta lewatkan sikit pun tak boleh, nak minta cepatkan daripada sepatutnya pun tak dapat. Itu ceritanya. Baik, sama ayat 50. Qul, katakanlah oleh engkau, ara'aitum, apakah pikiran kamu, in, jika, ja'a telah datang ia, ajaluhum oleh, in, jika, atakum telah datang ia kepada kamu, azabuhu oleh azabnya, bayatan waktu malam, au naharon atau siang, maza apakah yang, yasta'jilu ia minta segerakan, minhu daripadanya, al-mujrimun oleh orang-orang yang berdosa. Baik, saya mak semula. Qul, katakanlah oleh engkau, ya Muhammad, ara'aitum, apakah pikiran kamu, in atakum azabu bayatan aw naharon, jika telah datang ia kepada kamu oleh azabnya di waktu malam atau siang. Apa pikiran kamu yang kamu nak minta-minta sangat azab itu? Bila sampai ajal itu, sampai azab itu, baik siang ataupun malam, maza yasta'jilu minhul mujrimun, apakah yang ia minta segerakan daripadanya oleh orang yang berdosa? Kalau kita bahasakan, itukah yang dia minta segerakan? Itukah yang diminta oleh orang yang berdosa, minta segerakan azab itu? Bila dah datang nak buat apa? Boleh tak nak tahan, nak halang? Kedatangan azab Allah tak dapat nak dihalang. Dia datang terus melanda, baik datangnya waktu malam ataupun pada siang hari.
Bila datang itulah yang diminta sangat oleh orang yang berdosa, oleh orang yang kafir. Nak minta sangat. Tak boleh buat apa dah kalau dah datang. Jadi benda yang tak baik tu jangan diminta. Ya. Baik, sama lagi. Athumma. Adakah kemudian? Izama. Apabila sahaja. Waqa'a. Telah berlaku ia. Amantum. Telah beriman kamu. Bihi dengannya. Al-an. Adakah sekarang? Waqad dan sesungguhnya. Kuntum adalah kamu. Bihi dengannya. Tasna'jiluna. Kamu minta segerakan. Ayat yang ke-52. Summa kemudian. Qila telah dikatakan ia. Lillazina kepada orang-orang yang zalamu telah zalim mereka. Zuku rasakanlah olehmu. Azabal khuldi. Azab yang kekal. Hal tidak. Tuzzauna kamu dibalas. Illa melainkan. Bima dengan apa yang. Dengan sebab apa yang. Kuntum adalah kamu. Taksibun kamu usahakan. Baik, saya masuk mula ya. Asumma. Adakah kemudian izama apabila sahaja waqa'a telah berlaku ia amantum bi. Telah beriman kamu dengannya. Apakah sesudah berlaku atau sudah datang azab itu masa tu baru nak beriman? Tu bahasa dia macam tu. Al-an. Adakah sekarang? Maknanya ya, sekarang baru nak beriman. Ya. Waqad kuntum bihi tasta'jilun. Dan sesungguhnya adalah kamu dengannya. Kamu minta segerakan. Itulah yang kamu minta segerakan. Kamu perolok-olokkan azab Allah. Bila datang masa itu, meragut nyawa, tak sempat untuk kembali dan bertaubat atau beriman. Tak sempat. Ya. Itulah yang kamu nak minta cepatkan sangat. Akibatnya, rasailah. Ya. Kul summa, kemudian, qila, telah dikatakan ia. Lillazina zalamu, kepada orang-orang yang telah zalim mereka. Zuku azabal khuldi. Rasakanlah olehmu akan azab yang kekal. Di akhirat nanti, ya, kamu akan merasai azab yang kekal. Sebab mati dalam kekufuran adalah mati yang akan membawa kehidupan yang azab.
ya, azab yang kekal dalam neraka. Ya, samalah dengan mereka yang mempersekutukan Allah. Itu semua golongan-golongan yang kekal dalam neraka. Hal tuzzauna illa bima kuntum taksibun. Tidak kamu dibalas melainkan dengan sebab apa yang adalah kamu usahakan. Itulah yang kamu usahakan. Kekufuran dan mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan Rasul Allah. Ya. Baik, sama lagi. Ayat 53 ya. Wayastanbi'unaka. Dan mereka minta perkhabaran kepada engkau. Dan mereka minta perkhabaran kepada engkau. Ahakun, adakah benar? Wa, dia. Qul, katakanlah oleh engkau. Iya. Wa Rabbi, demi Tuhanku. Innahu, bahawasanya ia, lahakun, sungguh benar. Tengok ya, lam yang selepas daripada inna. Jadi inna ni sepatutnya kita terjemah biasa sesungguhnya. Ya, tapi bila ada lam macam contoh lahakun. Jadi penambahan pada ya hakun tu ada lam, lahakun. Jadi lam tu makna sungguh. Ya, walaupun dekat macam tu. Innahu lahakun. Bahawasanya dia sungguh benar. Wa ma antum, dan tiada kamu, bimu'jizin, orang-orang yang melemahkan. Mu'jizin, muzakkar, jamak muzakkar ya. Kalau jamak muannas, mu'jizat, mu'jizat ya. Mu'jizin, mu'jizat. Sebab itu bila orang tanya apa makna mu'jizat, ya, mengikut bahasa mu'jizat tu, mukjizat tu yang melemahkan. Sebab itu kedatangan mukjizat melemahkan segala yang batil. Yang batil tu biasa adalah perkara-perkara yang dikatakan sebagai ilmu sihir. Jadi kedatangan mukjizat ini akan melemahkan perkara-perkara yang batil seperti sihir-sihir yang mereka anggap bahawa itulah kekuatan. Tapi silap, ada lagi kekuatan yang paling hebat, iaitu sihir. Iaitu apa? Mukjizat. Contoh, Nabi Musa berlawan dengan ahli-ahli sihir. Bukan sikit. Ramai ahli sihir, berpuluh ahli sihir. Tapi Musa seorang saja untuk melawan mereka. Yang satu ini adalah hak, yang ramai itu adalah batil. Jadi dapat dilemahkan dengan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi mukjizat ini diibaratkan sebagai lampu, yang batil itu, perkara-perkara batil seperti sihir itu diibaratkan sebagai kegelapan. Bila kita petik lampu, yang gelap itu hilang. Macam itulah kedatangan mukjizat membatalkan yang batil. Yang batil itu sebenarnya semua datang daripada syaitan.
Jadi syaitan makhluk Allah. Yang kuat siapa? Yang kuat Allah. Allah yang Maha Pencipta. Sebab itulah ya, datangnya Rasul itu dapat mengalahkan segala perkara-perkara batil yang direka-reka atau diadakan oleh mereka. Baik, ya. Ini pengertian mukjizin. Kalau muannas mukjizat. So, nak kenalkan. Ya, kita ulang-ulangkan baik supaya faham apa itu mukjizat. Ya. Baik, semak semula. Wayastanbi'unaka, dan mereka minta khabarkan kepada engkau. Ya, minta perkhabaran. Mereka minta perkhabaran ya, kepada engkau. Kalau bahasa lain biasanya mereka yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Ya. Biasanya gunakan yas'alunaka, tapi di sini gunakan yastanbi'unaka. Maknanya ya daripada naba. Naba itu perkhabaran. Mereka minta perkhabaran kepada engkau. Ahakun huwa, adakah benar dia, yaitu azab dan hari kebangkitan itu yang dijanjikan itu benar, ya. Macam itulah bahasa mereka. Apa jawab Nabi? Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, iya, warabbi, demi Tuhanku, innahu lahakun, bahawasanya dia sungguh benar. Itu mana na'am, ya. Bahasa tu itu mana na'am, iya, demi Tuhanku, ya. Wa tu wa qasam, wa sumpah, demi Tuhanku, innahu lahakun, bahawasanya dia sungguh benar. Kenapa digunakan bahasa qasam, sumpah? Ya, sebab meletakkan ya kalimah sumpah artinya pada mereka yang benar-benar mengingkari, baru datangnya kalimah sumpah. Ya. Kalimah sumpah ni bukan senang-senang diletak, tapi setelah mereka benar-benar mengingkari, baru menggunakan kalimah sumpah. Ya. Macam kita katalah bahasa kita, ya. Mula-mula, ya, mula-mula dikatakan bahawa seorang kawan bertanya, Ahmad datang tak? Ya. Kata kawan tu datang. Jadi perkataan Ahmad datang tak? Datang. Ya. Masa si kawan ini, dia dah percaya. Bila disebut Ahmad datang tak? Datang. Dia terus percaya. Yang macam ni cukup dengan kalimah itu. Tapi kalau si kawan ini mengatakan, tak mungkinlah dia datang. Bila dia dah menafikan kata-kata itu, maka baru kita boleh gunakan perkataan ya taukid, iaitu sungguh. Ya, boleh kita katakan sungguh Ahmad datang. Macam tu bahasa dia, penekanan. Ya. Bila ya dia menafikan habis-habisan, alah janganlah dah bohong, saya jumpa tadi kat pasar tu. Ya. Contoh macam tu, dia menafikan sungguh-sungguh. Ya. Pada masa itu baru menggunakan perkataan kosong, demi. Ya, baru kita katakan demi Allah, ya, Ahmad tu datang. Ya. Jadi mungkin dia jumpa kat pasar, lepas tu dia datang. Ya. Itu yang dinafikan benar-benar yang Ahmad tak datang. Tapi sebenarnya dia datang. Itu baru menggunakan perkataan ya, demi atau kosong. Jadi kosong ni jangan main-main. Dalam bahasa Arab, kosong ni setelah mereka tak percaya langsung, baru gunakan kosong.
Ya, kalau tak percaya sikit, boleh gunakan taukid, gunakan inna, mana sesungguhnya atau sungguh. Ya. Itu penekanan-penekanan dalam segi bahasa Arab. Ya. Jadi di sini benar-benar dia tak percaya. Jadi Nabi kata, ya demi Tuhanku. Ya, kemudian dikuatkan lagi dengan taukid, bahawasanya dia sungguh benar. Dahlah ada kosong sumpah, ditekan lagi dengan taukid. Ya, bahawasanya ia sungguh benar, atau kita bahasakan sungguh-sungguh benar. Ya. Wa ma antum bimu'jizin, dan tiada kamu, ya, orang-orang yang melemahkan. Maknanya bila datang azab itu ataupun hari kebangkitan itu yang kamu tak percaya itu, ya, bila datangnya kamu tak dapat nak melemahkan dia. Ya. Kamu tak dapat nak melemahkan kedatangannya. Ya. Ataupun bahasa lain kita katakan kamu tak boleh lari daripadanya. Baik, ya, kita sambung lagi ayat 54. Walau dan jikalau anna, bahawasanya, likulli, bagi tiap-tiap, nafsin, diri, zalamat, telah menzalimi ia, ma, apa yang, fil ardi, di bumi, laftadat, nescaya telah menebus ia. Nescaya tu jawab kepada lau yang dipangkal. Kalau ada lau tu biasa dia akan dijawab dengan perkataan la. Lam tu maknanya nescaya. Nescaya telah menebus ia, bihi, dengannya. Wa asarru, dan telah menyembunyikan mereka, an-nadamah, akan penyesalan, lamma, manakala, ra'awu, telah melihat mereka, al-azaba, akan azab, wa qudiyah, dan telah diputuskan ia, bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan adil, wahum, walhal mereka, la yuzlamun, tidak mereka dizalimi. Baik, saya baca mula, ya. Walau anna likulli nafsin zalamat, dan jikalau bahawasanya bagi tiap-tiap diri telah zalim ia. Telah menzalimi tak kena tadi, ya. Telah zalim ia. Gunakan lafaz apa? Lazim. Telah zalim ia. Ya. Dan jikalau bahawasanya bagi tiap-tiap diri telah zalim ia. Zalim di sini dengan tafsiran dia ialah kafir. Mana ya diri yang kafir. Ya. Bahawasanya diri-diri yang kafir itu, ya, ma fil ardi, apa yang di bumi. Kalau seandainya apa yang di bumi ini dia punya, laftadat bihi, nescaya telah menebus ia dengannya. Kalau bumi ini milik dialah, dia jumpa Tuhan dengan keadaan membawa dosa yang besar, pada masa itu dia akan serahkan bumi ini kepada Tuhan. Ya Allah, ya, ambillah bumi ini sebagai tebusan dosa-dosaku.
Macam itulah bahasa dia. Ya. Wa asarun nadamah, dan telah menyembunyikan mereka akan penyesalan. Lamma ra'awul azab, manakala telah melihat mereka akan azab. Ketika mereka melihat azab Allah di situ, ini di akhirat nanti, ya, mereka merasa cukup menyesal. Tetapi penyesalan itu disembunyikan dalam dirinya. Ya. Tak dapat dia nak kata lagi dah, sebab dulu mereka benar-benar menafikan apa yang dibawakan oleh Rasul, yang diberitakan oleh Rasul tentang adanya hari kebangkitan, ada apa yang diterangkan adanya azab Allah. Semua dinafikan. Jadi akhirat besok mereka benar-benar menyesal. Disembunyikan penyesalan itu. Ya. Kalau istilah di dunia, malu nak menyatakan. Macam itulah. Ya. Wa qudiya bainahum bil qisti, dan telah diputuskan ia di antara mereka dengan adil. Keputusan Allah cukup adil. Ya. Mana yang layak untuk dimasukkan, diubankan dalam neraka, disebabkan oleh dosa-dosa mereka, itu adalah keadilan Allah Ta'ala. Tak boleh mereka nak tipu. Neraca Allah atau timbangan Allah adalah neraca yang paling adil, bukan sebagaimana di dunia. Kadang ada juga penipuan, ada juga unsur-unsur rasuah dan berbagai-bagai lagi dalam hukum. Tapi di pengadilan Allah Ta'ala, yang akan jadi saksi, segala tangan, kaki semua boleh jadi saksi, anggota badan boleh jadi saksi. Tak perlu kepada ramainya saksi. Wahum la yuzlamun, walhal mereka tidak dizalimi. Makna tidak dizalimi, itu keadilan Allah Ta'ala. Kebaikan walaupun sekecil zarah akan diperlihatkan. Kejahatan walaupun sekecil zarah akan diperlihatkan juga. Jadi itulah keadilan Allah Ta'ala. Tidak ada siapa yang teraniaya. Itu neraca keadilan Allah Ta'ala. Baik, kita hentikan sampai ayat 54 dulu. Akan datang kita boleh sambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran Saraf. Pelajaran Saraf. Baik, semak semula yang diberikan latihan minggu lepas, iaitu bab apa dia? Tasrif apa? Boleh buka mic mudha'af, Tasrif mudha'af min babi, daripada bab fa'ala yaf'ulu. Daripada bab fa'ala yaf'ulu. Jadi fa'ala yaf'ulu, mudha'af ni ganda, ingatkan ganda. Itu mudha'af. Jadi dia berganda. Contohnya marra. Marra mudhari'nya yamurru. Yamurru. Kalau bab fa'ala yaf'ulu, kita sendiri fahamlah. Kalau marra asalnya marara. Kalau mudhari'nya yamruru, yaf'ulu, macam tu. Hanya masdar tak ikut, masdar tak ikut. Masdar ikut nama terbitan, terbit daripada orang Arab yang dia sebut begitu. Dia tak sama. Dia tak satu wazan menggunakan fa'lan, tak mesti semuanya bentuk fa'lan. Macam bawah mururon. Baik, saya sebutkan masalun, misal. Marra yamuru mururon, amarnya murra,
nahi la tamurra. Isim fa'il marrun, isim maf'ul mamrurun. Makan zaman alat mamarrun, mamarrun, mimarrun. Mimarrun ya, ada kalau ada baris bawah tu buang baris bawah tu pangkah mengikut dalam latihan yang dibagi tu ada 2 baris. Mimarrun, ada mi pula. Mi tu betul yang awal, yang tengah tu. Mi tu padamkan ya, mimarrun ya. Baik, kemudian madi majhul murra. Mudhari' majhul yumarru ya. Baik, cuba sebutkan murra ni kalau ikutkan wazan fu'ila apa bunyi asal? Fu'ila. Murra. Maju. Muriro. Nah, macam tu ya. Muriro. Lalu jadi murra ya. Begitu juga yuf'alu, yumarru. Tu tak ada ada beza yumarru. Kalau ikutkan wazan yuf'alu apa bunyinya? Yumarru. Yumroru. Ikut yuf'alu. Ya. Okey, kita sekarang ni terus kepada tamrinat, latihan-latihan. Qassa maknanya cerita, kisah, ya. Qassa yang bab ada surah Qasas. Qasas tu jamak, ya, daripada ya qason atau kisah, ya. Baik, qassa menceritakan, ya. Jadi kalau mudhari apa? Qassa yakusu masdar qassan amar kussa nahi la takussa isim fa'il qasun ikut marun qasun isim maf'ul maksusun. Dia tak lari daripada maf'ulun. Sama maf'ulun maksusun ya. Okey, kalau makan zaman alat bikosun ya. Madi majhul kussa, mudhari majhul yuqassu ya. Ini qassa ya. Dalam Quran pun ada perkataan qasas. Qasasna ya, telah kami ceritakan ya. Kalau nak tambah dengan kami tu, sot tu kena matikan. Qasasna. Qasastum, qasasti. Qasas ya, qasas qasasu. Qasasu. Ya, jadi qassu. Kalau mereka lah. Baik, nombor 2. Rodda, masdarnya roddan dengan makna menolak. Ya. Okey. Cuba madi rodda mudhari. Masdar amar nahi la tarudda. Isim fa'il raddun. Isim maf'ul mardudun. Kan kita pernah selalu orang sebut hadis ya. Perkataan mardudun ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun tu raddun isim fa'il. Ya. Raddun dengan makna dalam hal itu mardudun. Raddun makna yang tertolak. Mardudun yang ditolak. Jadi satu amalan kata Nabi yang tidak aku amalkan, maka amalan itu mardud atau raddun, ditolak. Ya. Kalau raddun itu makna yang tertolak.
Kalau mardudun yang ditolak. Macam tu ya. Makan zaman alat. Ya, ringankan. Marodun, mirodun. Ringan je. Kalau madi majhul, rudda, mudhari majhul, yuraddu. Beginilah kedudukan mudha'af ya. Baik, lain-lain seperti kita jumpa perkataan yang biasa-biasa kita jumpa dalam Quran. Contohnya dalla. Dalil menunjukkan ya, dengan makna menunjukkan dalil ya. Dalla masdarnya ada dua. Satu dalan, satu dalalatan. Ya, dalalatan. Baik. Dalla mudhari, ya dulu masdar, dalan atau dalalatan, lagi amar, nahi, la tadula isim fa'il, dalun isim maf'ul, madlulun makan, madalun lagi midalun. Madi majhul, mudhari majhul. Dulla yudallu. Okey, itu menunjukkan kemudian syadda mana dengan mengikat. Dia punya masdarnya syaddan. Ya. Baik, nombor 4. Syadda mudhari'nya masdar saddan. Amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman alat. Misyaddun. Akhirnya. Madi majhul, mudhari majhul. Yusyaddu. Ya. Okey, nombor 5. Dengan makna menentukan. Ya, perkataan khusus. Selalu kita sebut, ya, khusus bahasa kita. Dalam Quran pun selalu menyebut perkataan khusus. Ya. Jadi khusus ni, ya, maknanya menentukan. Dari perkataan khassa. Ya. Okey, khassa mudhari'nya ya khusu masdar khassan khususan. Ya, ada dua masdar. Amar, khussa, nahi, la takhussa, isim fa'il, khassun, isim maf'ul, mahsusun, makan zaman alat. Makhassun, mikhassun. Madi majhul, khussa. Mudhari majhul, yukhassu. Ya, khussa, yukhassu. Okey. Cuba letak satu makna. Ya, makna menentukan. Kalau madi, mudhari, masdar, menentukan. Amar, tentukanlah oleh engkau. Menentukanlah, kan lain kan. Tentukanlah oleh engkau. Nahi, jangan kau tentukan. Isim fa'il, yang menentukan. Isim maf'ul, yang ditentukan. Makan zaman alat. Makan tempat menentukan, masa menentukan, alat menentukan. Madi majhul, mudhari majhul, ia ditentukan. Itu maknanya kaedah ni macam itulah. Ya, daripada awal mula ya kita
belajar cara meletakkan makna kaedah dia macam tu. Kalau madi, mudhari, amar, ya ada ya perbezaan dia tu. Ya. Jadi itu namanya pecahan tasrif, ya, atau disebut tasrif, mana pecahan ya daripada fi'il itu. Baik, ya, untuk akan datang perlu diingat, ya, kita akan masuk kepada tasriful ajwab. Tasriful ajwab dulu pun kita ada belajar tasriful ajwab, ya, tapi dalam bab yang baru ini tasriful ajwab daripada bab fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Dan pada ya bab ini, ya, fa'ala yaf'ulu sampailah kepada madi majhul fu'ila yuf'alu. Ya, contohnya saya akan bagi iaitu perkataan taba. Taba yang kita sudah biasa perkataan taubat. Ya, taubat tu ialah masdar daripada perkataan taba. Tahu tak taba, ta alif ba? Berasal huruf asal alif tu apa? Huruf asal tu ialah waw. Asalnya tawaba. Ya, tawaba. Lalu jadi taba saja. Ya. Kemudian ya, bila ajwab ni, bila fi'il amar, ya, dia akan hilang huruf mu'tal dia. Ya, huruf mu'tal dia hilang. Jadi perkataan amarnya daripada taba yatubu aman jadi tub. Ya. Jadi tub saja, ya. Jadi contoh saya akan berikan contoh taba yatubu taubatan tub la tatub taibun matubun matabun matabun mitabun ya tiba yutabu. Tiba yutabu. Contoh macam kita selalu jumpa perkataan kola contohnya. Saya akan buat latihan kola tu. Kita jumpa perkataan kila selalu. Kila. Tadi pun ada perkataan kila. Kila mana telah dikatakan ia. Itu majhul tu. Ya, jadi kila daripada kola. Kola tu daripada kowala. Asalnya kowala, ya. Dan latihan pada akan datang ni saya lebihkan satu lagi iaitu sampai 6, ya. Yang biasa ada 5, saya bagi sampai 6, ya. Dan saya akan hantar selepas ini insya-Allah, ya. Jadi untuk hari ini sekadar itu dulu, insya-Allah kita akan jumpa lagi, ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah ini insya-Allah.